Assalamualaikum dan salam sejahtera. Hari ini kumpulan kami akan membentangkan satu ulasan artikel Radical Geography daripada Jennifer Greer muka surat 1 hingga 6. Dan ini merupakan ahli kumpulan kami iaitu saya Halim, Izzat, Hasif, Dindoy, Ainah dan Sarah. Jom kita mula pada pengenalan. Yang mana dalam artikel ini menyatakan bahawa geografi radikal ialah satu pendekatan kepada penyelidikan geografi yang bertujuan untuk memahami masalah sosial dan ruang serta menyokong kepada jalan penyelesaian. Ia tidak mempunyai konsep atau metodologi yang bersatu dan memaparkan kepelbagaian dalam penyelidikan. Geografi radikal ini dibangunkan pada tahun 1970 dan ia diambil kira sebagai pendekatan yang dinamik dan dipertikaikan tanpa definisi tunggal. Ahli geografi radikal menumpukan pada kehidupan seharian yang ini menekankan isu kepada akses kepada makanan, perumahan, gaji yang adil, pendidikan dan juga penjagaan kesihatan. Bagi tema utama dalam geografi radikal ini ialah kuasa ruangan, ketidaksamaan dan penindasan yang memerlukan pemahaman tentang neoliberalism dan juga hegemoni korporat. Ada juga agenda politik progresif berhaluan kiri yang tersirat mengutamakan golongan tertindas yang bertujuan untuk mengubah masyarakat melalui politik emansipatory. Namun setelah masalah sosial dikenal pasti, daripada penindasan ini, ahli geografi radikal mengambil satu pendekatan normatif menawarkan penyelesaian dan juga alternatif. Contoh geografi radikal contemporary termasuklah sokongan James Wills untuk living wage di London, kerja Gresham Graham dalam pelbagai ekonomi dan juga tumpuan Matt Purcell pada demokrasi langsung. Bagi pembentangan seterusnya, saya serahkan kepada bentang lain. Seterusnya, sejarah ringkas dan asas ideologi geografi radikal muncul pada akhir 1960-an sebagai tindak balas kepada konteks sosial yang berubah dan kritikan terhadap positivisme revolusi kuantitatif terdahulu dalam geografi. Kegelisahan terhadap peningkatan senarai di atas telah membolehkan ahli geografi berusaha untuk mengambil pendekatan proaktif yang didasar kepada prinsip etika dan politik yang jelas. Peralihan kepada geografi radikal melibatkan penggunaan pendekatan falsafah terutama melalui kerangka ideologi Marxisme dan anarkisme. Perbezaan besar antara Marxisme dan anarkisme memungkinkan ahli geografi untuk mengidentifikasikan tindakan dan alternatif terhadap struktur semasa dalam praktik geografi radikal. Asas ideologi geografi radikal telah wujud jauh sebelum tahun 1970-an dengan ideologi yang berbeza. Karl Marx dan Friedrich Engels bukan ahli geografi formal, tapi mereka menyediakan landasan bagi pemahaman hubungan kelas dan kapitalisme, membentuk dasar bagi geografi Marxis. Engels dalam The Condition of the Working Class in England 1945 menggambarkan keadaan bandar miskin pekerja sebagai kontribusi awal. Dan Karl Wittfogel di Jerman mengaitkan Marxisme dengan geopolitik dan materialisme dalam makalahnya pada 1929. Tradisi Marxis mengalami kebangkitan melalui karya David Harvey terutama Keadilan Sosial dan Kota 1973. Beliau mempromosikan pendekatan Marxis dalam memahami dunia. Richard Pick juga menggunakan ekonomi politik dan geografi Marxis untuk menyelidiki keadilan sosial dan jurnal Antipode, A Radical Journal of Geography, didirikan sebagai platform untuk idea-idea radikal dalam geografi. Dan inisiatif ini dibangunkan atas ekspedisi dan institusi geografi Detroit yang dimulai oleh William Bunge pada tahun 1968. Sekian saja daripada saya. Sekian, terima kasih. Baiklah, kita masih teruskan dalam sejarah ringkas dan asas ideologi, yaitu yang pertama, geografi Marxis. Pendekatan Marxis mempengaruhi ahli geografi radikal melalui analisis dunia yang berfokus pada cara pengeluaran dan advokasi amalan normatif. Ia menyoroti hubungan dialektik antara manusia dan proses pengeluaran yang membentuk masyarakat termasuk elemen-elemen seperti modal, buruh, kapitalisme, negara, kelas, dan pasaran. Analisis tersebut memberikan landasan untuk memahami struktur sosial dan ekonomi serta menyoroti dimensi normatif dengan menekankan keadilan sosial dan perubahan yang progresif, yang memberi tumpuan kepada analisis proses pengeluaran sebagai penjelasan masalah sosial dan alam sekitar. Sebagai contoh, ahli geografi radikal awal mengaitkan amalan yang merusakkan alam sekitar seperti pembalakan hutan berpunca dari struktur kapitalisme. Seterusnya, geografi anarkis. Walaupun geografi Marxis menjadi pendekatan geografi radikal yang dominan, geografi anarkis menjadikan satu visi yang alternatif. Ia telah didukung oleh Peter Kropotkin dan Elisee Reclus yang keduanya dilatih secara rasmi sebagai ahli geografi, tetapi juga sebagai ahli falsafah anarkis. Anarkisme ialah satu set kepercayaan yang berubah-ubah yang diterima pakai oleh pelbagai kumpulan yang pada terasnya menolak keperluan untuk pemerintah, penguasaan, hierarki, dan sembarang bentuk kerajaan. Ia memberikan kritikan terhadap kuasa dan hegemoni dan visi alternatif pembebasan dan otonomi.
Dan hanya pada tahun 1970-an, ahli geografi terlibat semula dengan saya ahli teori anarkis seperti Proudhon, Kropotkin, Bakunin, dan Coleman untuk menerka potensi anarkisme ini, yaitu mencari contoh amalan anarkis dalam tempat dan menyokong prinsip penggunaan anarkis. Seterusnya, kita akan lihat bahawa satu topik pandangan dunia yang berbeza. Satu topik ini menerangkan bahawa ahli geografi anarkis telah berusaha untuk gambarkan kuasa dan kemungkinan politik radikal akan ubi. Pada pandangan sarjana anarkis pula, menerangkan pengkaji mengkritik ideologi pandangan masing-masing. Sebagai contohnya, Mikhail Bakhtin mengkritik sebuah negara, manakala Colin Wong ujar sekatan perancangan perumahan lebih berpatutan dan bina diri. Pada kesedaran kelas pekerja pula, tawarkan perspektif kritikan dan menerima dan tindakan memajukan perubahan. Contohnya, pada tahun 1970-an, ahli geografi gunakan idea-idea ini, geografi lebih radikal anarkis. Cabaran pendekatan anarkis pula, geografi masih mengkritik kerana pandangannya individu diberikan peranan pasif dan superstruktur dominan dan hegemoni. Itu sahaja pada saya akan serahkan kepada pembentangan yang seterusnya. Saya Ana Nazira akan meneruskan pembentangan berkaitan ketidaksamaan kapitalisme dan peminggiran. Terdapat banyak ahli geografi radikal, tetapi di sini 3 contoh telah dipilih untuk menggambarkan beberapa sumbangan intelektual dan normatif mereka kepada dimensi pengasas bidang penyelidikan. Yang pertama adalah Neil Smith, seorang ahli geografi radikal Marxis dengan isu ketidaksamaan. Karyanya Uneven Development, Nature, Capital and the Production of Space 1984 menyatakan bahawa kapitalisme menghasilkan pembangunan ruang yang tidak sekata. Smith membangunkan istilah jurang sewa, konsep yang digunakan oleh aktivis anti-gentrifikasi untuk membantu menjelaskan dan melawan proses gentrifikasi. Smith mengembangkan konsep ini sebagai satu cara untuk menerangkan bagaimana pemilik hartanah dapat memotivasikan perubahan dalam kawasan bandar melalui peningkatan nilai hartanah. Doreen Massey, 1984, seorang lagi ahli geografi Marxis, juga berminat dengan pembangunan yang tidak sekata dan mengembangkan teori pembahagian kerja spasial. Massey berhujah bahawa syarikat sengaja membangunkan pembahagian spasial buruh ini untuk mendapat manfaat daripada kos buruh yang lebih rendah daripada pengeluaran sebenar di kawasan pinggir. Hasilnya ialah ketidaksamaan sosial yang berbeza-beza merentasi ruang, mewujudkan jurang antara wilayah kaya dan miskin, antara jantina dan antara kelas. Contoh terakhir ialah karya Jane Wills, pakar dalam politik kerja dan buruh yang pada tahun 2005 bekerja dengan kumpulan kempen London Citizens untuk membangunkan kes untuk gaji sara hidup. Wills bekerjasama dengan penganjur komuniti untuk membina kes perniagaan untuk gaji sara hidup bermula dengan contoh pembersih di Queen Mary University of London. Matlamat mereka adalah untuk membalikkan arah aliran penyumberan luar global yang menyaksikan pengurangan dalam gaji dan faedah kaki tangan tetapi meningkatkan keuntungan bagi syarikat. Setakat itu sahaja pembentangan daripada saya serahkan kepada pembentang yang seterusnya. Baiklah, sekarang saya akan menyambung pembentangan kepada poin yang seterusnya iaitu aktivisme dan perubahan sosial. Berdasarkan petikan dalam artikel, ahli geografi radikal bekerjasama dengan aktivis politik dalam pelbagai isu. Antaranya termasuklah kemiskinan, kesihatan, makanan, penghijrahan, alam sekitar, hak tanah, kesaksamaan jantina, perkawanan, kebimbangan keadilan sosial yang lain. Selain itu, terdapat beberapa sarjana termasuklah Paul Routledge, Kate Askin, Janawar, Calvin Mason dan Paul Chatterton secara aktif bekerjasama dengan aktivis dan mengambil bahagian dalam perjuangan aktivis. Kerja Paul Routledge di India dan Bangladesh memfokuskan pada isu alam sekitar dan penentangan anti-kapitalis serta memperkenalkan konsep ruang penumpuan untuk memahami gerakan protes anti-globalisasi global. Jenna Lloyd pula meneroka aktivisme kesihatan dan mengkritik penjenayah. Seterusnya, Paul Chatterton, Jenny Pickera dan Stuart Hopkinson mengkaji kehidupan harian aktivis autonomi. Mereka secara aktif mengambil bahagian dalam aktivisme anti-kapitalis British untuk memahami ruang yang mencabar undang-undang dan norma sosial. Kerja kolektif ini dibina di atas dasar anarkis dan meneroka amalan seperti perpaduan pengurusan diri dan sebagainya.
Ahli geografi radikal juga mengakui bahawa terdapat batasan dalam penerbitan jurnal akademik tradisional dalam menjangkau khalayak yang lebih luas. Oleh itu, apa yang dilakukan oleh mereka ialah mereka menggunakan alternatif lain seperti komik, pameran, fotografi, risalah, media sosial, poster dan seni. Contohnya pameran Sarah Mary Hall yang mendokumentasikan kesan penjimatan di Britain yang direka bentuk supaya mudah diakses dan dalam masa yang sama dapat difahami oleh khalayak. Setakat itu saja daripada saya serahkan kepada pembentang yang seterusnya. Kesimpulannya, geografi radikal yang muncul pada 1970 ini ada sebagai tindak balas kritikal terhadap isu-isu masyarakat dan batasan geografi positivis. Bidang ini berkembang untuk memasukkan perspektif feminis dan mengembangkan fokusnya untuk merangkumi pelbagai faktor seperti jantina, bangsa, seksualiti dan juga ketidakupayaan. Sumbangan ketara dilakukan termasuk penerokaan pembangunan tidak sekata Neil Smith, teori pembahagian spesial kerja Doreen Massey dan penyelidikan James Swiss tentang kemiskinan dalam pekerjaan. Walau bagaimanapun, cabaran termasuk kritikan terhadap determinisme dan pendekatan Marxis dan juga keperluan untuk keterangkuman yang lebih besar. Peralihan ke arah geografi pasca strukturis menimbulkan kebimbangan tentang keupayaan bidang itu untuk menyokong alternatif yang jelas. Namun, walaupun menghadapi cabaran, ahli geografi radikal ini terlibat dalam usaha kolaboratif dengan aktivis menekankan proses bawah ke atas untuk perubahan sosial dan juga setakat saja. Sekian. Terima kasih kepada kumpulan kami.